Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support pada akak. Akak ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua subscriber akak kerana telah subscribe channel akak. Dan untuk yang masih belum subscribe channel akak, korang bolehlah subscribe akak untuk melihat video-video akak yang akan datang. Okey, akak mendoakan supaya kita semua dipermudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ni akak nak share dengan korang semua, dengan kita semua, kisah mengenai laluan makhluk-makhluk halus. Okey, akak sebelum tu nak ucapkan terima kasih kepada subscriber ni yang share kisah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah ni berlaku pada tahun 1980-an, di mana seorang guru yang dikenali sebagai Cikgu Razak. Cikgu Razak ni dia merupakan seorang guru yang mengajar di satu kawasan bandar di Kedah. Jadi Cikgu Razak ni dia dinaikkan pangkat, kemudian dia telah ditukarkan ke satu kawasan pedalaman. Maksudnya kawasan yang agak kampung sikit, jauh daripada kawasan bandar macam tu. Jadi Cikgu Razak ni selepas majlis perpisahan, dia mengambil keputusan untuk cuti selama 3 hari, bagi menggunakan peluang cuti tu untuk mencari rumah sewa, untuk melihat kawasan sekolah dia, kawasan yang bakal dia berpindah. Jadi bila selesai urusan di sekolah yang lama, Razak bersama dengan isteri dan anak-anak dia di hari cuti yang pertama telah pergi menuju ke kawasan pedalaman tersebut, di mana masa tu mereka melihat kawasan sekolah tu, alhamdulillah sekolahnya teratur, bersih kawasannya, dan sekolahnya agak, orang kata agak tersergam indah lah. Maksudnya bukanlah sekolah yang nampak macam sunyi apa semua kan. Okey lah sekolah dia. Okey, jadi daripada sekolah tu Razak dia berbincang dengan isteri dia, sebab sekolah tu tak ada quarters. Jadi nak atau tidak, Razak kena juga cari rumah sewa untuk bawakan anak-anak dan isteri dia untuk berpindah dekat kawasan tu. Apa yang Razak nak buat sekarang ni? Razak tak kenal pun guru-guru di sekolah tersebut. Bukan setakat tak kenal, Razak belum pun melapor lagi dekat sekolah baru. Malah Razak tak kenal pun dengan orang-orang kampung dekat kawasan tu. Macam mana Razak nak dapatkan rumah sewa? Jadi timbul idea daripada isterinya yang dikenali sebagai Mariam. Semua nama-nama watak yang dinyatakan adalah bukan nama sebenar. Jadi Mariam ni dia bagi satu cadangan kepada Razak ni supaya bertanyakan penduduk kampung kat situ. Macam mana nak tuju kepada penduduk kampung ni? Takkan nak terjah je rumah orang, Assalamualaikum, tumpang tanya macam tu kan. So Razak pun ada idea tau. Dia pergi ke satu warung yang terletak di kawasan yang berdekatan dengan situ. Mana sebelum dia sampai sekolah tu, dia perasan ada satu warung tau. Jadi dia pun menuju ke warung tu bersama isteri dan anak-anak dia, sambil-sambil nak makan lah, sambil-sambil nak minum kan. Sambil-sambil tu boleh lah dia usyak-usyak tanya dengan pemilik warung kat situ. Jadi dia pun sampai kat warung tu, dia pun duduk dekat kerusi, ambil satu sudut kerusi, duduk dekat kerusi bersama anak isteri dia. Lepas tu datanglah pakcik warung tu. Pakcik warung tu dikenali sebagai Pak Din. Okey, Pak Din datang pada Cikgu Razak ni. Dia bertanya, nak
Encik nak makan apa, encik nak minum apa. Jadi Razak ni dia menjawab dengan sapaan yang baik macam tu. Saya nak makan sekian-sekian, saya nak minum sekian-sekian, sambil-sambil itu. Lepas tu kebetulan Pak Din ni dia tanya kepada Cikgu Razak ni, encik ni nampak macam orang baru dekat sini, saya tak pernah nampak pun encik kat sini, macam tu. Alang-alang Pak Din dah tanya, Cikgu Razak pun mengambil kesempatan tu untuk memperkenalkan diri dia pada Pak Din. Jadi Cikgu Razak pun cakap lah, saya ni baru tukar dekat sekolah sini, saya ni sebelum ni sekolah sekian-sekian, gedek-gedek. Lepas tu Pak Din pun cakap, oh cikgu rupanya bakal penduduk kampung kat sini lah ni, macam tu. Jadinya kenalan dekat situ, sebenarnya penduduk kat situ sangat ramah tau. Jadi Razak macam rasa macam seronok, rasa tempat baru dia pergi tu orang-orangnya baik-baik kan. Jadi dalam masa tu Razak ambil kesempatan tu untuk bertanyakan kepada Pak Din ni, kod-kod lah ada rumah sewa. Memang itu pun nawaitu dia pergi makan kat situ. Jadi kebetulan Pak Din cakap, memang kebetulan dekat kawasan sekolah tu ada rumah sewa. Dekat tak dekat manalah Pak Din cakap, tapi itu adalah rumah sewa yang paling dekat dengan sekolah yang bakal Cikgu Razak ni mengajar tau. Cikgu Razak ni, untuk pengetahuan korang, mengajar di sekolah menengah dekat kawasan tersebut. Jadi dah alang-alang kan, ngam, memang cantik lah, memang itu yang diinginkan rumah sewa. Jadi Razak ni minta tolong dengan Pak Din ni untuk kenalkan dengan tuan rumah kepada rumah sewa tu lah. Jadi Pak Din pun cakap, kebetulan tuan rumahnya pun duduk dekat kampung ni juga. Senanglah Cikgu Razak ni nak berurusan. Tak apa macam ni, sekejap lagi Cikgu Razak ikut budak muda tu, maknanya pemuda yang berada dekat warung tu. Pak Din ni minta tolong tunjukkan rumah Mak Leha. Mak Leha ni merupakan tuan rumah kepada rumah yang bakal Cikgu Razak tengok nanti. Jadinya bila dah selesai urusan makan minum, lepas tu dah bayar semua dengan orang kata ucapan terima kasih semua-semua kan, makanya Cikgu Razak pun ikut pemuda tadi yang Pak Din minta tolong tunjukkan rumah tau. Jadi Cikgu Razak follow motor tu rapat-rapat sampai ke rumah Mak Leha. Rumah Mak Leha ni, dia pattern dia rumah 2 tingkat. Rumah dia memang sangat cantik. Dari segi luaran, Cikgu Din dan isteri dia cakap, tuan rumah ni orang yang menjaga kebersihan tau, orang yang kemas, orang yang teratur. Jadi mungkin rumah sewa kita nanti pun macam tu. Gitu fikiran dia kan. Jadi bila sampai dekat rumah Mak Leha tadi, Cikgu Razak pun ucapkan terima kasih kepada pemuda tadi, dan pemuda tadi pun berlalu. Sementara Cikgu Razak dengan isteri dia dengan anak-anak dia turun menuju ke rumah Mak Leha tadi, beri salam elok-elok, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka muncullah seorang wanita yang agak veteran lah, orang kata agak tua lah, lebih kurang umur dia dekat-dekat 60 tahun macam tu, 60 tahun lah senang cakap. Jadinya makcik tu, Mak Leha tu kan, berdiri dekat situ menjawab salam. Oh ya nak, anak ni cari siapa? Macam tu. Jadi Cikgu Razak pun bagi tahulah, pergi warung situ, jumpa Pak Din gitu, bagi tahu gitu-gitu semua sekian lah kan. Oh, jadi anak ni cikgu ya. Oh, anak ni nak menyewa rumah Mak Leha. Panggil je Mak Leha. Boleh kita bincang masuk dalam rumah, kita bincang dalam rumah, tak elok berdiri lama-lama kat luar. Jadinya Mak Leha pun ajaklah masuk rumah untuk berurusan berbincang di dalam rumah. Bila masuk berbincang di dalam rumah, Mak Leha cakap, rumah dia ni betul ke Cikgu Razak ni nak sewa rumah dia? Macam seolah-olah Mak Leha ni cuba menyampaikan sesuatu yang tak tersampai tau pada Cikgu Razak ni. Tak apalah, Mak Leha cakap, anak ni serius ke? Serius. Anak ni betul-betul nak sewa ke rumah Mak Leha ni? Jadi Cikgu Razak ni dia tak ada fikir kiri, fikir kanan, atas bawah, semua dah tak ada lah. Tak ada. Yang dia tahu, dia perlukan rumah sewa dalam masa 3 hari ni. Itu je masa yang ada. Jadi dia pun terima aje. Setelah dibincangkan dengan harga semua, deal settle semua, dia pun minta lah Mak Leha ni tunjukkan rumah tersebut. Jadi Mak Leha pun bersiap-siap semua. Dia pun turun daripada rumah dia, pergi nak menuju ke rumah sewa Cikgu Razak ni.
Dia pun start lah motor. Nampak? Dalam usia dia pun 60 tahun macam tu. Dia punya tenaga, dia punya sihat tu maintain orang kampung kan. Jadi Mak Leha start motor dia. Jadi Cikgu Razak follow Mak Leha ni pergi. Ikut rapat-rapat apa semua. Sampailah ke satu simpang ni. Mak Leha ni masuk ke simpang tu. Itulah rumah yang bakal disewa. Rumah cantik tau. Rumah 2 tingkat kau. Lepas tu berwarna biru, cat baru, memang cantik. Persekitaran memang cantik, ada pagar cantik, memang perfect. Memang orang kata kalau kita sekali pandang tu memang kita takkan cari rumah lain dah. Mana isteri dia pun cakap lah, Mariam ni, wah rumah dia cantik lah bang. Memang kena, memang rezeki kita dengan anak-anak macam tu. Jadi bila Mak Leha masuk ke dalam rumah tu, Mak Leha tunjukkan rumah tu, keadaan dalam rumah tu. Razak ni dia macam rumah baru, rumah cantik baru, macam jarang-jarang orang guna macam tu kan. Jadi dia petik lah pada lampu. Ada lampu yang tak nyala. Bukan ada, banyak lampu-lampu yang tak menyala. Jadi Razak ni macam terfikir-fikir, rumah nampak baru, tapi lampu-lampu ni macam banyak je yang tak, macam dah lama tak duduk macam tu. Jadi Razak pun malas lah fikir apa-apa kan. Tak terfikir pun apa-apa. Jadi masa tu lah, masa Mak Leha nampak tu kan, Mak Leha pun tegur. Mak Leha cakap, tak apa nak, nanti kalau betul lah anak nak duduk rumah ni, Mak Leha akan panggil budak-budak Mak Leha kat sini, akan tolong betulkan lampu, akan tolong tukar mentor-mentor lampu macam tu. Dengar macam tu kan, tuan rumah baik, tuan rumah peramah, senang buat kira. Apa lagi, Razak pun on lah untuk menyewa, bayar deposit hari tu juga. Jadi Razak ni ambil masa hari yang ketiga tu lah, maksudnya hari cuti dia yang terakhir tu, Razak pun mulalah pindah masuk ke dalam rumah baru yang cantik tu. Akak bagi gambaran keadaan sekeliling rumah tersebut. Rumah dia memang, suasana sekeliling memang cantik korang. Di mana pada bahagian depan, sayup-sayup jauh gitu, ada satu bukit yang sangat cantik. Dia nampak sayup-sayup gitu bukit. Lepas tu sementara tu, selepas pada bukit-bukit tu kan, dia ada sawah-sawah padi, petak-petak sawah padi. Memang tenang, nyaman. Lepas tu dia ada jalan besar. Sebab rumah ni dia berada berdekatan dengan jalan besar tau, laluan utama. Lepas tu di belakang rumah ni, akak cerita pula belakang rumah. Belakang rumah dia ada sawah-sawah padi, petak-petak sawah padi. Sama juga. Cuma beza dia, di belakang ni selepas petak sawah padi, dia ada semak-semak sikit, macam hutan-hutan sikit. Tapi hutan dia bukanlah hutan yang tebal yang tak menampakkan satu perkara ni tau. Ada satu bukit yang agak jelas. Bukit dia kelihatan agak dekat dan agak jelas. Bukit tu sangat cantik korang. Maknanya bertuahlah pada firasat Razak dengan isteri ni, sebab dapat kawasan yang bukan senang nak dapat rumah sewa macam tu kan. Jadi selepas mereka berpindah, untuk minggu yang pertama semuanya berjalan dengan lancar. Kehidupan dia dilalui seperti biasa, di mana Cikgu Razak pergi pagi rutin dia mengajar di sekolah menengah, sementara isteri dia mengambil anak dia di sekolah rendah. Mereka ni dikurniakan 2 orang cahaya mata yang berusia 12 tahun seorang, yang berusia 9 tahun seorang. Macam tu. Jadinya itulah rutin harian dia orang, memang teratur. Sehinggalah masuk minggu yang kedua, mereka mula diganggu dengan gangguan demi gangguan. Apa? Gangguan demi gangguan yang akak maksudkan. Korang stay dengan akak, tambahlah popcorn-popcorn yang mana ada, tambahlah kopi ke teh ke yang mana ada, sebab panjang lagi cerita dia. Okey, akak sambung lagi. Satu malam di minggu yang kedua, Mariam, isteri Razak ni, dia pergi ke dapur macam biasalah rutin dia untuk memasak untuk makan malam. Jadi masa dia pergi ke dapur tu, dia buka sikit tingkap, sikit lah, biasalah kan nak masak kan, nak bagi panas, orang kata api tu keluar. Bukan api lah, maksud nak bagi bau-bau tu keluar. Dia buka lah sikit tingkap. Bila dia buka tingkap sikit, dia perasan tau. Dia perasan macam ada sesuatu yang melintas di tingkap kaca dia tu.
Tapi itulah, dia cuma macam rasa macam tu perasaan aku je kot. Macam tu. Jadi tak rasa macam ada sesuatu, memang betul ada sesuatu kat situ. Jadi dia pun sambunglah memasak. Dia masak dalam-dalam dia masak ni. Entah kenapalah dia rasa macam dia diperhatikan. Jadi dia pun dah habis masak kan, habis masak dia tutup lah api apa semua. Dia pergi semula dekat tingkap. Dia nak confirmkan apalah yang ada dekat tingkap tu. Jadi dia pun buka luas sikit tingkap tu. Bila buka luas sikit, dia tengok tak ada apa pun. Memang betul lah ni perasaan aku. Tapi kan dia ada nampak tau, bukit dekat belakang rumah dia tu memang cantik. Kebetulan malam tu bulan mengambang korang. Jadi bukit tu kelihatan sangat jelas dan dengan pancaran cahaya bulan tu nampak sangat cantik. Jadi termenunglah sekejap. Maryam ni leka memandang ke arah bukit tu. Jadi dia pun bila leka tu, Zak, lalu something. Jadi terkejut dia. Astagfirullahalazim, macam tu. Jadi dia pun kata tak apalah, dia tutup sikit tingkap dia. Dia masuk ke dapur, dia nak hidang lah. Jadi dia nak hidang lah makan malam tu. Masa nak hidang tu, dia rasa macam kali ni dia betul-betul yakin yang dia nampak ada sesuatu memerhatikan dia dekat tingkap. Dia pergi juga tengok sekali lagi. Alangkah terkejutnya dia korang bila nampak satu lembaga berbungkus. Abang Chong tu berdiri betul-betul dekat tingkap tu memerhatikan dia. Rupanya dah memerhatikan dia sekian lama, tapi dia kejap nampak macam apa orang kata, nampak macam tu je, macam kejap ada, macam tu tak ada, macam tu kan. Jadi Maryam ni dia terkejut. Bila terkejut, dia apa lagi, dia pun meluru pergi ke ruang tamu. Kebetulan masa tu Cikgu Razak ni tengah tengok TV dengan anak-anak dia. Lepas tu Cikgu Razak terkejut lah. Kenapa ni Yam? Dia bahasakan isteri dia Yam. Dia pun pergi kat dapur. Abang cuba tengok kat tingkap tu bang, apa yang ada kat tingkap tu. Tadi kan Yam ada nampak sesuatu kat tingkap tu bang. Benda putih, nampak macam Abang Chong bang. Jadi Razak ni pergilah ke tingkap tersebut. Dia buka tingkap tu luar-luar. Orang lelaki kan, buka tingkap tu luar-luar, berani tengok. Memang tak ada apa pun. Memang tak ada apa. Apa ni Yam? Tak ada apa pun kat luar ni. Elok cantik je bulan malam ni Yam. Macam tu. Tak apalah bang, kata dengan Yam. Lepas tu Yam tu pun, dia pun teruskanlah menghidangkan makanan apa semua-semua. Dia orang pun makanlah bersama-sama dekat dapur tu. Masa makan, anak-anak dia perasan wajah cemas mama dia ni. Jadi dia tanya, Mama nampak apa tadi? Gitu. Jadi anak-anak ni tanya, Mama nampak apa tadi? Macam tu. Jadi abah dia ni rasa tak nak lah mengganggu emosi anak dia. Mungkinlah tu isteri dia tu salah pandang. Jadi dia pun sampuk. Dia kata, Mama kamu nampak kucing terjun dekat tingkap. Tu yang abah tengok kan dekat tingkap. Jadi adalah kucingnya. Dia dah tipu anak dia untuk tidak menyulitkan keadaan. Maka malam tu berlalu dengan satu kisah. Maryam nampak benda tu dalam keadaan Razak macam tak percaya. Jadi bila selesai makan malam apa semua, Maryam dengan anak-anak dia pun naiklah ke tingkat atas. Akak bagi gambaran rumah sewa mereka pula. Jadi rumah sewa Cikgu Razak ni, dia ada 3 bilik. 2 bilik terletak di tingkat atas, 1 bilik terletak di tingkat bawah. Manakala di tingkat bawah dia ada 1 dapur dan 1 ruang tamu. Di tingkat atas pula dia ada 1 bilik yang ada 1 bilik air dan 1 bilik yang tak ada 1 bilik air. Jadinya anak-anak Cikgu Razak ni tinggal dalam bilik yang tak ada bilik air, sementara Razak dengan isteri dia tinggal dalam bilik tinggal tidur lah kan. Tidur dalam bilik yang ada tandas. Macam tu. Jadi untuk malam tu Maryam bawa anak dia pergi tidurkan anak dia dalam bilik anak-anak dia lah. Jadi dia pun macam biasalah tunggu anak dia tidur apa semua, selimutkan anak dia apa semua. Rumah baru kan. Jadi anak-anak ni dia tak nak terus masuk tidur, nak membiasakan diri. Dia tak biasa lagi tempat tu. Jadi selesai urusan tu, sementara tu Cikgu Razak sedang menunaikan solat isyak. Selesai solat isyak, Cikgu Razak ni tak tahulah kenapa terdetik dalam hati dia ni, dia nak menjenguk keluar tingkap bilik dia. Masa dia pergi selak kain langsir, dia nak jenguk keluar tingkap bilik dia tu, dia terkejut tau. Dia nampak satu kaki yang berbulu
berwarna hitam yang panjang tau. Maknanya daripada bilik dia yang tingkat atas tu, dia nampak kaki, memang bentuk kaki menjuntai ke bawah. Macam tu. Dia pun beranikan diri jenguk ke bawah. Memang betul, dia nampak kaki tu menjuntai sampai ke bawah. Kaki apa yang panjang macam tu korang? Jadinya Cikgu Razak ni dia terkejut tau. Bila dia terkejut, dia cepat-cepat tutup langsir, cepat-cepat tutup tingkap. Dia duduk dekat katil dia. Dia pun berfikir, jadi yang Mariam nampak tadi tu memang betul-betul lah benda tu. Jadi sekarang ni dia pula yang nampak benda yang menyeramkan tau. Jadi betul lah, rumah ni rasanya macam ada sesuatu yang tak kena. Jadi masa tu dia tak sedar pun yang isteri dia ni dah masuk dalam bilik tu, memerhatikan gelagat dia yang termenung bercakap seorang tu tau. Jadi isteri dia pun tegur, abang ni kenapa tiba-tiba cakap seorang macam ni? Macam tu. Jadi Cikgu Razak ni dia pun terkejut tau. Terkejut. Dah lah kawan tu dikejutkan dengan penampakan macam tu. Tiba-tiba terkejut dengan isteri, tiba-tiba masuk dalam bilik. Dia bercakap, tak ada apalah Yam, abang ni teringatkan kisah dekat sekolah tadi. Ada masalah sikit. Masalah apa pula ni bang kat sekolah ni? Macam tu. Jadi Cikgu Razak ni pun dia pandai tau. Dia kelentong, dia pusing cerita. Dia kata kat sekolah ada pelajar terjatuh masa main bola sekian-sekian apa semua kan. Jadi Yam ni pun, dia pun cakap, tak apalah abang, Yam pun dah letih, penat, jomlah kita tidur. Masa tu Mariam ni pun terlena. Cepatlah suri rumah, maklumlah kan, letak kepala jalan. Jadi Mariam pun cepat dia terlena. Masa tu korang, Cikgu Razak ni dia masih teringat-ingatkan apa yang isteri dia nampak dan apa yang dia nampak. Jadi dia tak boleh nak lena, tak boleh nak tidur pun. Terfikir-fikir lagi apa yang dia nampak sebenarnya. Benda apa yang tinggi sangat, panjang sangat kaki macam tu kan. Jadi dalam-dalam duk berfikir, dia ada terdengar tau. Malam yang sama juga dia terdengar bunyi dekat dapur macam ada kaca jatuh. Pam, macam tu, jatuh ke lantai, terhempas ke lantai. Apa benda lah yang pecah kat dapur? Apa pula yang langgar kaca? Lebih kurang macam tu lah kan. Dia pun pergilah nak tengok apa yang berlaku. Akak tak gambarkan lagi, rumah dia ni ada 7 anak tangga tau. Nak turun daripada 3 atas ke bawah. Jadi Razak ni pun, dia pun menyusunlah langkah-langkah dia untuk turun ke bawah. Sampailah kepada anak tangga yang terakhir. Razak terkejut. Sebab apa tau? Dia nampak dengan jelas sekali. Sebab masa tu kan bulan mengambang. Bulan mengambang ni cerah. Tambah pula lampu dapur dia memang sengaja dipasang. Nampaklah sama-sama dekat ruang tamu. Jadi dia nampak ada satu lembaga perempuan berambut panjang, berpakaian serba putih. Sementara tu perempuan tu berdiri betul-betul dekat ruang tamu dia tu. Daripada arah dia, orang kata memandang ke arah dia yang menuruni tangga tadi tu. Jadi perempuan tu merenung ke arah dia. Dia apa lagi terkejut. Apa yang keluar dari mulut dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, apa tu? Macam tu. Jadinya sementara dia menyebut Allahu Akbar tu, lembaga tu pun berlalu pergi menembusi pintu utama rumah dia tau. Dan berlalu pergi macam tu je. Dia pun buka langkah 1,000, 2,000, 3,000, lari pergi masuk bilik, tutup pintu bilik, kunci pintu bilik, duduk dekat isteri dia. Dia tengok isteri dia memang betul-betul dah lena. Dia pun tak nak lah, orang kata, menyulitkan lagi keadaan. Dia cuba juga untuk tidur. Cuba pusing kiri, tak kena, pusing kanan, tak kena. Maklumlah, rasa macam-macam rasa dah ada. Macam-macam orang kata perkara yang dah rasa macam seram sejuk dah. Rasa macam dah tak ingat apa yang dia nampak. Jadi sementara tu tak tahulah macam mana dia boleh terlena sehinggalah bunyi azan subuh. Korang mesti pernah lalui saat macam ni tau. Saat di mana bila kita nampak sesuatu, kita mengharapkan cepatlah azan, macam tu. Bila sampai azan subuh tu, Cikgu Razak ni dia tak perasan bila masa dia terlena. Sementara tu dia dengar bisikan daripada telinga dia, "Bang, bangun bang, dah subuh ni bang." Macam tu. Dalam-dalam tu kejut dia macam tu. Dia dah penat sangat. Dia tetap terlena. Lepas tu sampailah isteri dia terpaksa kejutkan dia betul-betul. Barulah dia bangun, solat subuh.
bersiap-siap untuk pergi mengajar. Mengajar hari Khamis. Hari tu hari Khamis, maknanya kejadian tu hari Rabu malam Khamis. Macam tu lah. Jadinya dia Cikgu Razak pun pergilah mengajar macam biasa dalam keadaan letih, tak cukup tidur. Sementara isteri dia pun pergilah, orang kata, mengantar anak dia pun macam biasa apa semua kan. Jadi Cikgu Razak ni dia rasa macam tak selesa tau. Tak selesa, rasa macam tak tenteram. Jadi kebetulan Kedah kan cuti sekolah bermula hari Jumaat. Jumaat Sabtu kan. Jadi Cikgu Razak cepat-cepat buat keputusan. Dia beritahu kat isteri dia. Dia kata, Yam, petang ni kita balik kampung. Macam tu. Jadinya dia pun rasa macam tak sabarlah nak tinggalkan rumah tu, nak balik kampung. Selamatlah dia dalam masa 2 hari. Bila isteri dan anak-anak dia pun rasa seronok sangat kan balik kampung, di mana jarak kampung dia lebih kurang 1,5 jam je daripada rumah dia tu. Rumah dia ni terletak di daerah Baling. Jadi kampung dia ni terletak di Parit Buntar. Macam tu lah, Parit Buntar. Macam tu. Jadi jarak dia lebih kurang 1,5 jam je untuk balik kampung tu. Cepat-cepat lah dia suruh isteri dia bersiap. Dia balik je mengajar apa semua. Dia rehat sekejap. Dia sembahyang tu, sembahyang asar semua. Lepas asar terus gerak balik ke kampung dia. Masa tu dia rasa lega, rasa selesa, rasa macam dapat buang masalah tau sekejap. Sampailah bila hari Sabtu kan, mana hari Ahad dia dah start mengajar. Jadi hari Sabtu dia balik. Dia macam malas-malas tau nak balik. Dia rasa macam tak nak balik tau. Tapi dia tak ceritakan perkara ni pada isteri dia. Jadi dengan siapa dia nak luahkan apa yang dia rasa. Jadi dia pun kuatkan semangat, baca bismillah apa semua. Dia drive juga balik. Sampai dekat depan rumah dia tu malam. Maklumlah, nak balik tak nak balik sama banyak. Sampailah dia orang lebih kurang pukul 8 malam di depan rumah sewa dia tu. Jadi masa tu kan rumah sewa tahun 80-an. Macam mana nak kena turun pada kereta, pergi buka kunci pagar apa semua kan. Jadi dia turun, buka kunci pagar kadang-kadang. Masa dia nak pegang kunci pagar, lock pagar tu, nak buka tu, ketok-ketok tangan dia tau. Tahu sebab apa korang? Sebab dia ada nampak satu lembaga yang sedang duduk di atas bumbung dia. Lembaga tu membelakangi dia. Tapi yang dia terkejutnya bila dia tengok lembaga tu duduk elok, landing cantik atas bumbung dia, dalam keadaan badan yang tinggi. Badan masih berbulu, masih hitam, tinggi. Kalau tengok memang besar. Apa benda tu korang? Kalau akak daripada ciri-ciri tu macam hantu galah, macam tu. Jadinya sementara tu dia tak tahu nak buat apa. Dia pun bacalah ayat kursi. Dia baca ayat kursi, macam faham pula makhluk tu. Dia pandang, maksudnya lembaga tu macam faham tau. Dia pandang kepada Cikgu Razak ni. Dia pandang pada Cikgu Razak ni. Cikgu Razak ni nampak ada 2 cahaya merah. Maknanya mata dia lah kan. Cikgu Razak ni apa lagi meneruskan juga baca ayat kursi. Baca lagi ulang. Benda tu pun terjun. Dia macam angkat badan, jongkit, angkat dia terjun. Dia pun berlari ke arah bukit belakang rumah. Yang akak cakap tadi kan, bukit yang nampak jelas tu. Dia berlari ke arah tu dan dia lenyap. Macam tu. Jadinya Cikgu Razak ni pun cepat-cepat buka pagar, cepat-cepatlah bawa masuk kereta ni betul-betul depan rumah. Cepat-cepatlah ajak isteri dia dengan anak-anak dia ni yang sedang tidur ni, cepat kejut, cepat masuk dalam. Macam keadaan tu cemas. Isteri dia pun pelik lah, kenapa dengan abang ni asal tiba-tiba macam ni. Tak apa, masuk. Cikgu Razak tetap nak rahsiakan perkara ni juga. Dalam keadaan yang macam tu, barang-barang biar dulu dalam kereta. Masa nak kunci pintu rumah tu, dia ada terdengar tau. Cikgu Razak ada terdengar bunyi macam orang berjalan tau. Tapi dalam fikiran dia positifkan diri. Dia kata mungkinlah musang kot, apa kot, kucing kot jalan, lantak lah macam tu kan. Dia pun cepat-cepat masuk dalam rumah. Masuk dalam fikiran dia terfikir ada lagi tugasan dari sekolah yang dia tak siapkan. Macam tu. Sebab kan dia tinggalkan rumah tu dalam keadaan tergesa-gesa kan. Jadi dia kena juga siapkan tugasan sekolah tu. Jadi dia bagi tahu dekat wife dia, tak apalah, dia kata yang bawa anak-anak pergi tidur kat atas. Abang nak selesaikan kerja-kerja sekolah ni dulu. Jadi sementara tu ada azanan, dah azan Isyak. Jadi abang nak solat dululah, biar abang solat kat bawah je lah, macam tu. Jadi Mariam ni pun dia angguk-angguk je lah bang, buatlah kerja dulu macam tu kan. Jadi
Cikgu Razak ni pun solat. Lepas solat dia pun ambil lah barang-barang tugasan itu, dia pun buatlah pelajaran, buat apa semua. Lepas tu Mariam pun dia kesian tengoklah suami dia kan dah penat macam tu kan, dia turun, dia buatkan air kopi. Tapi Mariam ni cuba menemani Cikgu Razak ni, tapi dia mengantuk juga tau. Jadi dia pun cakap lah dekat husband dia nak naik ke atas, dia nak tidur. Jadi Cikgu Razak kesian, dia kata tak apalah, awak pergilah tidur dulu, saya nak siapkan kerja sikit. Jadi masa Cikgu Razak ni nak siapkan kerja dia sikit tu, dia rasa penat. Mau tak penat dalam perjalanan 1.5 jam dengan jumpa benda-benda macam tu. Jadi fikiran dia pun penat, badan dia pun penat. Jadi dia pun terlena sekejap di ruang tamu tersebut, tempat dia buat kerja tu. Masa dia terlena korang, dia rasa macam kaki dia ni dilanggar sesuatu tau. Macam tiba-tiba dilanggar sesuatu. Mata dia pun terbuka. Terbuka, dia pun terpandang. Memang betul-betul berdiri tegak di hujung kaki dia. Abang Chong yang memang jelas nampak wajah dia macam mana, yang mengerikan pada dia. Dia memandang ke arah dia, merenung ke arah dia ni. Jadinya Cikgu Razak ni pun dia sebut astagfirullahalazim, ya Allah, dia Allah macam menyebut nama Allah. Kita kan, itulah, kita dekatkanlah diri kita dengan Allah dan sebutlah nama Allah. Jadi dia pun membacakan apa yang terlintas dalam fikiran dia, surah-surah yang ringkas. Jadi masa dia membaca tu, Abang Chong tu pun dia berlalu pergi tau. Sama juga macam lembaga perempuan tadi yang berlalu pergi menembusi pintu utama dia dan dia keluar. Masa tu Cikgu Razak dah tak fikir apa dah. Dia terus tinggalkan tugasan dia tak habis lagi tu. Dia terus berlari naik ke bilik dia. Sekali lagi dia kunci bilik. Lepas tu dia cuba untuk tidur. Untuk malam tu dia membacakan, orang kata, untuk tenangkan fikiran dia, untuk tenangkan hati dia. Dia bacakan 3 kul. 3 kul ni surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq, macam tu, surah Al-Fatihah. Apa sahaja yang terlintas pada dia, dia baca untuk tenangkan fikiran dia. Alhamdulillah, pada hari tersebut dia lena. Tapi kan, bila dia nak pergi ke sekolah esoknya, isteri dia perasan tau. Keadaan dia sangat lesu, dan isteri dia bertanya, kenapa dengan abang ni? Abang ni nampak sangat penat, sangat tak cukup rehat. Apa kata, kalau abang ambil cuti untuk rehat, saya nampak abang ni macam tak berapa sihat. Jadi gangguan demi gangguan tu telah mengganggu pada kesihatan Cikgu Razak ni. Tapi Cikgu Razak tetap juga pergi mengajar pada hari tersebut. Sementara tu isteri dia pergi ke sekolah untuk mengambil anak dia. Sementara loceng sekolah bunyi lah, dia stay tunggu dekat luar tu, berdiri dekat pagar kan, menunggu anak kan. Jadi kebetulan masa tu dia mengenali, maksudnya dia disapa oleh salah seorang penduduk dekat situ, perempuan lah. Jadi perempuan tu tanya, akak ni nampak macam orang baru kat sini. Jadi dia pun jawab lah dengan baik kan. Dia jawab, lah akak orang baru kat sini. Adik nama apa? Jadi dia orang pun saling mengenali antara satu sama lain. Timbul persoalan pada penduduk kampung ni, nak tanyalah kepada Mariam ni, akak tinggal kat mana? Macam tu. Jadi Mariam pun jawab, akak tinggal dekat rumah yang dekat, tak dekat lah, tapi dekat lah dengan sekolah menengah tempat suami akak mengajar tu. Kat situ ada satu rumah sewa, cantik rumah sewa macam tu kan. Jadinya kenalan dia pun cakap lah, rumah sewa yang mana satu rumah sewa yang 2 tingkat tu ke? Yang cat warna biru tu macam tu. Jadi Mariam ni pun rasa betul rumah sewa tu lah, akak sewa kat situ lah, kata. Dah berapa lama akak sewa kat situ? Jadinya dia bertanya lagi, dah berapa lama sewa kat situ? Baru je 2 minggu. Dia ni, kawan ni pun cakap lah, kenalan ni pun cakap lah, kak, biasanya kan orang yang menyewa kat situ tak lama kak. Dia cuma cakap macam tu. Tapi Mariam ni dia rasa macam terkejut, macam pelik je, macam cara kenalan dia ni bercakap ni macam cuba menceritakan sesuatu, cuba untuk menyampaikan sesuatu pasal rumah tu. Tapi perbualan mereka terhenti bila loceng berbunyi dan anak-anak mereka mula terpa ke arah mereka, menuju ke arah mereka untuk balik. Jadi terhenti perbualan mereka. Tapi Mariam nampak sangat reaksi pada kenalan dia ni macam terkejut tau. Dia tinggal dekat rumah sewa tu. Jadi dia pun balik rumah. Bila balik rumah, sampai kat rumah,
Tibalah waktu malam, korang macam biasa. Maryam ni dia menjalankan rutin dia macam biasa. Dia akan bawa anak-anak dia untuk tidurkan anak-anak dia di bilik bersebelahan dengan bilik dia ni. Kemudian dia akan pergi ke bilik dia untuk bersembang dengan Cikgu Razak. Jadi pada malam tu dia pun berceritalah dengan Cikgu Razak ni apa yang berlaku di siang hari tu. Dia bagi tahu kepada Cikgu Razak dia ada kenal seseorang dekat sekolah. Kenalan tu dikenali sebagai Liza. Jadi Liza ni pelik tau bang. Sebab apa saya cakap pelik? Mula-mula kan kita orang ni sembang biasa je, tak ada masalah apa pun. Tapi bila dia tanya saya tinggal dekat mana, saya cakap lah tinggal dekat rumah sewa ni. Masa tu reaksi dia, respon dia, dia macam terkejut lah. Saya tengok wajah dia macam terkejut, macam ada yang tak kena tau bang dengan rumah ni. Awak rasa kan rumah ni memang betul-betul ada yang tak kena ke? Sebab kan bila sebut rumah ni je, saya tengok Liza tu macam lain macam. Jadi Cikgu Razak ni dia masih lagi nak menutup apa yang dah dilihat. Maksudnya dia nak rahsiakan lagi. Jadi dia cuba tenangkan Maryam ni. Dia cakap tak ada apalah tu Yang, biasalah tu, kita ni baru dekat sini, mungkin ada yang tak kena lah tu, tak apalah ha. Jadi Razak ni pertuturan dia tu sebenarnya tak selari dengan fikiran dia. Sebab fikiran dia bukannya fokus sangat pada apa yang disampaikan Maryam ni, tapi fikiran dia entah ke mana pergi. Dia sendiri bercelaru sebenarnya. Dia sendiri dalam keadaan buntu memikirkan apa yang berlaku kat rumah ni. Tapi dia cuma bagi tahu dekat Maryam ni, abang pun rasa rumah ni macam ada yang tak kena. Jadi masa itulah Maryam cakap, sebelum apa-apa jadi kepada diri kita, pada anak kita, belum habis ayat dia, tiba-tiba mereka mendengar bunyi jeritan anak-anak mereka daripada bilik sebelah tau. Jadi anak-anak dia pun menjerit, "Mama, Abah tolong, Mama, Abah tolong." Apa lagi, Cikgu Razak ni tak payah terus terpa ke bilik nak buka pintu bilik. Alangkah terkejutnya bila Maryam cakap pintu bilik tu tadi saya tak kunci. Tapi masa Cikgu Razak nak buka tu memang terkunci. Jadi apa pilihan yang Cikgu Razak ada? Cikgu Razak pun terrajang pada pintu tu, bam pintu tu 2-3 kali. Terbuka lah pintu tu. Cikgu Razak betul terpa dekat anak dia, pegang-pegang anak dia, tanya apa yang patut. Sementara tu Maryam pun tanya anak dia, "Kenapa ni Long? Kenapa ni Long?" Macam tu. Jadi anak dia yang sulung pun cakap, "Mama, Along nampak hantu." Macam tu. "Along nampak hantu, Along nampak hantu." "Hantu apa yang kamu nampak ni Long?" Macam tu. Dia peluk anak dia, dia gosok anak dia. Jadi Along ni pun cakap, "Hantu tu perempuan Mama. Hantu tu rambut panjang. Lepas tu pakai baju putih macam pakai telekong. Lepas tu dia pandang dekat sini, dia macam pegang-pegang tingkap bilik." Jadi Along takut. Jadi Along ni pun mama dia pun cakap, "Along tak tutup langsir ke?" Macam tu. Jadi Along ni pun cakap langsir terbuka separuh. Along lupa nak tutup habis. Jadi bila dah jadi macam tu yang Along tu menjerit, sementara adik dia ni pun macam mamai-mamai, macam tak tahu apa yang berlaku, mamai-mamai macam tu. Macam dah jadi macam tu, Maryam pun cakap dekat Along, malam ni Along tidurlah dengan mama dengan abah. Abang ambilkanlah adik tu, abang dukunglah bawa ke bilik dia, mamai sangat dah tu. Jadi mereka pun tidur bersama-sama tau di bilik utama. Akak panggil bilik utama lah. Mereka tidur sama-sama kat situ, masing-masing dalam keadaan tak senang duduk, tak tenteram macam tu. Jadi keesokan harinya, semasa pergi mengajar di sekolah menengah tu, Cikgu Razak ni fikiran dia dah mengelamun. Dia dah nampak macam bermaya tak bermaya, macam serba tak kena. Jadi waktu rehat tu, dia tak pergi ke kantin untuk makan. Sebaliknya dia pilih untuk berada di bilik guru untuk memikirkan macam mana nak selesaikan masalah dia. Sebab sekarang ni masalah dia dah melibatkan anak-anak dia. Anak-anak dia pun dah rasa ketakutan. Jadi apa yang boleh dia buat? Dalam-dalam dia termenung tu, alhamdulillah dia dihadirkan dengan seorang ustaz tau. Ustaz dekat sekolah tu.
ustaz yang agak tua, maksudnya orang lama lah dekat situ. Jadi ustaz tu pun tegur dia, cakap, Razak, saya nampak kamu ni macam termenung sangat, macam memikirkan sesuatu masalah sangat. Jadi kalau kamu percayakan ustaz, kamu boleh kongsi masalah kamu dengan ustaz. Tapi kalau kamu tak percaya, ustaz tak boleh nak kata apa. Jadi memikir-mikirlah Cikgu Razak ni nak berkongsi cerita tau. Dia tengok kiri, dia tengok kanan. Cikgu-cikgu lain dah pergi makan kat kantin kan. Inilah peluang dia. Dia nak luahkan kepada seseorang. Jadi dia pun ceritakanlah kepada Ustaz Karim. Nama ustaz tu Ustaz Karim. Semua bukan nama sebenar tau. Jadi Ustaz Karim ni pun bila dengar cerita daripada Cikgu Razak ni menyewa dekat rumah tersebut, Ustaz Karim tergamam, terkejut. Lepas tu Ustaz Karim cakap, kenapa Cikgu Razak tak siasat dulu rumah tu, tak tanya dulu sekeliling pasal rumah tu? Jadi seolah-olah macam Ustaz Karim ni cuba menyampaikan sesuatu. Cikgu Razak direct terus tanya, kenapa Ustaz? Kenapa dengan rumah tu? Apa masalah dengan rumah tu Ustaz? Boleh katakan minggu kedua ni setiap hari saya diganggu. Jadi Ustaz tu pun cakap, macam ni lah, kamu nak percaya atau tak terpulang. Ustaz ni orang lama kat sini. Mak ayah Ustaz pun memang orang sini. Jadi Ustaz pun memang orang sini. Kalau kamu nak tahu, rumah kamu tu berada di tengah-tengah laluan makhluk halus. Jadi makhluk halus tu, dia dikatakanlah, ustaz pun tahu pun daripada orang-orang yang lebih tua. Makhluk halus tu laluan dia daripada bukit yang sayup depan rumah kamu, melintas pergi ke bukit yang berada di belakang rumah kamu. Macam tu. Jadinya memang tak hairanlah, sebab boleh dikatakan penyewa-penyewa dekat situ bersilih ganti. Kalau kamu nak tahu dengan lebih lanjut, rumah ni tak disewa dah bertahun-tahun. Memang rumah ni nampak cantik, nampak macam terjaga. Sebab tuan rumah dia, Mak Leha tu pun pergi mengemas rumah tu pun sekali-sekala. Dia pergi tu pun, dia tak duduk lama kat rumah tu. Dia terus tinggal rumah tu. Bukan tak ada orang nak sewa, ada. Tapi orang sewa, itulah masalah yang sama, pindah ke tempat lain. Sebut pasal pindah ke tempat lain, Cikgu Razak ni dia mula rasa terdesak tau. Bila dia rasa terdesak, dia bertanya kepada Ustaz Karim, Ustaz, boleh tak Ustaz bagi tahu saya kalau Ustaz ada kenal mana-mana orang nak sewakan rumah dekat kawasan kampung ni, jauh pun tak apalah daripada sekolah ni Ustaz, janji saya dapat pindah. Bila dengar keadaan yang serius macam tu kan, Ustaz Karim pun kesian lah dekat Cikgu Razak ni. Dia cakap macam ni, lepas habis sekolah ni, kamu ikut saya pergi ke rumah seorang kawan saya ni. Kebetulan rumah dia memang dah ada orang keluar, tapi rumah dia kamu jangan risau, rumah dia selamat, tak ada gangguan. Tapi rumah dia tak adalah secantik rumah Mak Leha tu. Tak adalah pula orang kata sampai 2 tingkat macam tu. Jadi biasa-biasa je lah rumah kampung macam tu. Dia dengar, Cikgu Razak dengar, Cikgu Razak cakap apa, tak apa Ustaz, rumah kampung ke rumah kecil, saya telah tak fikir dah. Apa yang saya nak fikir sekarang ni, saya nak keluar daripada rumah tu cepat-cepat. Jadi Ustaz Karim tu pun cakap, eloknya macam tu lah. Eloknya kamu bawa anak-anak isteri kamu berpindah ke rumah lain. Dia macam ni lah, lepas habis sekolah nanti kita pergi jumpa dengan kawan Ustaz. Jadi lepas tu seperti yang dijanjikan, Ustaz memang betul-betul bawa Cikgu Razak ni pergi jumpa dengan kawan dia apa semua. Masa tu jugalah Cikgu Razak ni cakap nak tengok rumah. Masa tu juga dia dipermudahkan. Dia tengok rumah baru dia tu, memang betul rumah tu agak kecil daripada rumah Mak Leha. Rumah tu agak kurang selesa lah, tapi pemandangan dia tetap di sawah-sawah padi, tetap juga nyaman dan cantik apa semua kan. Tak kisahlah pasal tu, kata Cikgu Razak. Dan Cikgu Razak pun masa tu juga ditanya dengan Ustaz Karim, Ustaz dia tak kenal mana-mana budak yang angkut barang, lori-lori manalah yang angkut barang. Kamu ni Razak, kenapa tergesa-gesa sangat? Tak payahlah tergesa-gesa sangat, ambil masa. Tak Ustaz, saya kalau boleh nak pindah hari ni juga. Saya kalau boleh, seboleh-bolehnya, dah tak nak dah biarkan anak isteri saya tidur kat rumah tu. Jadi mengenangkan kepada seriusnya Cikgu Razak tu, Ustaz Karim pun minta lah dengan kawan dia ni
untuk bagi masuk cepat rumah tu atas sebab keadaan tersebut. Jadi kawan dia setuju. Jadi terus ambil kunci hari tu. Lepas tu terus pergi rumah. Kebetulan rumah tu memang dah bersih dan rumah tu memang dah teratur. Jadi Cikgu Razak ni pun dia minta diri, dia balik rumah sementara Ustaz Karim ni cuba cari kalori untuk dia. Jadi Cikgu Razak ni pun bawa sikit-sikit barang yang boleh diangkut dengan kereta, keperluan untuk kegunaan. Janji tak tidur kat rumah tu. Jadi isteri dia setuju. Dia pun angkutlah barang sikit-sikit yang penting-penting je dulu masuk kat rumah tu sementara nak dapat kalori tu. Dia tinggal kat rumah baru. Alhamdulillah pada malam tu tak ada gangguan yang dialami oleh Cikgu Razak dan isteri dan anak-anak dia. Dan mereka juga rasa sangat tenteram tau. Rasa macam hilang satu masalah yang sangat berat tau. Jadi bila sampai waktu cuti sekolah ni Jumaat Sabtu tu, Cikgu Razak bersama dengan Ustaz Karim, mereka pun bersama-sama lah dengan ada juga 2-3 orang cikgu-cikgu yang membantu dia, angkat barang dia daripada rumah yang menyeramkan tu pergi ke rumah baru. Dan alhamdulillah sejak pada tu memang Cikgu Razak hidup dengan tenteram, tak ada sebarang gangguan dekat rumah baru ni. Walaupun rumah tu agak biasa daripada rumah Mak Leha ni. Jadi masa nak hantar kunci kepada Mak Leha ni tau, nak pulangkan kunci, bukan lama mana pun Cikgu Razak menyewa. 2 minggu je lebih kurang nak hantar kunci. Mak Leha ni tak terkejut pun. Mak Leha ni macam dah tahu sangat yang Cikgu Razak ni takkan menyewa lama. Kalau dah tahu macam tu kan, buat apalah Mak Leha ni tergamak sewakan kepada orang. Tak ke satu kerja orang nak masuk, nak keluar balik. Tapi mengenangkan kepada orang tua, Cikgu Razak ni malas sangat nak cari gaduh apa kan. Tapi kan masa tu Mak Leha ni dia rasa bersalah tau. Dia sempat minta maaf dengan Cikgu Razak, minta maaf lah sebab benda ni melibatkan anak-anak dengan isteri. Jadi lepas pada tu alhamdulillah hubungan Cikgu Razak dengan Mak Leha ni pun baik, tak ada masalah. Dan Cikgu Razak mengajar agak lama dekat situ sehingga diorang ni jadi sebati dengan orang-orang kat situ tau. Macam tu. Jadi cerita akak dah habis untuk kali ni. Terima kasih korang kerana setia mendengar cerita akak dari awal sampai akhir. Jadi kalau korang semua ada cerita nak share dengan akak, korang boleh DM Cengkeh Channel. InsyaAllah akak akan cuba sampaikan cerita korang ni dengan sedaya yang akak mampu. Jadi terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum.